Kita sokong. Jom kita sini. Terima kasih ya. Kita sokong. Jom kita sini. Terima kasih ya. Kita tajuk lain, kita timbang tengok. Dan kita bersegi, kita akan terus. Sikap Musfiq Am sudah agak serius nak putus semua hubungan dengan UMNO. Kita tak putuskan. Yang diputuskan itu hubungan kerjasama. Ini perbincangan. Ini adalah wacana. Jadi tak ada pertemuan. Yang diputuskan itu adalah kerjasama. Dari segi kerjasama politik, kerjasama penyertaan dan sebagainya. Jadi wacana ini mesti dihidupkan. Dan tersebut sendiri telah mengemukakan cabaran debat kepada Perdana Menteri. So itu juga satu mekanisme debat, muzakarah, wacana. Ini semua hanya mekanisme. Yang penting hujah. Kita kemukakan hujah dan kita lihat kebenaran. Kebenaran itu mesti diterima. Kalau UMNO pemuda pun mencaratkan ini dibuat secara terbuka. Kalau tertutup, kita bimbang timbul fitnah, timbul maklumat yang salah dari sepak terhadap perubahan. Jadi terbuka senang. Tak ada sebarang kekeliruan dan kesaksian. Kita tetapkan setakat ni terbuka. Jadi kalau untuk tertutup setakat ni kita tidak terima. Pertemuan secara tertutup ini dia akan menimbulkan kesaksian dan kekeliruan. Jadi yang penting kita mesti elak kekeliruan dan kesaksian. Kita buat secara terbuka dan dilihat dan disaksikan. Boleh televisyen siap itu lebih baik. Kita masih berbincang dengan ini Itu tengok pada buat perbincangan. Kalau timbul isu, bincang. Tajuk yang kita letak, benarkah perjuangan UMNO tidak bertentangan dengan syariat? Kalau itu nak ditimbulkan dalam berbincang, kita boleh bincang cara nak mengatakan, nak menyelesaikan. Ustaz, cadangan ni ada inform Sekretariat Pakatan Rakyat. Dan ini antara pemuda PAS dengan pemuda UMNO, wacana ini. Ya. Kita tunggu persetujuan feedback daripada pergerakan. Kita tunggu surat secara jelas hitam putih setuju. Kemudian insya-Allah kita akan teruskan proses bagaimana cara untuk menjayakan wacana. Sorry, do you think in a way it will create more problems like since fresh from the last time? Ya, kalau kita berwacana, kita mengadakan intellectual discussion, meletakkan kebenaran itu sebagai asas, maka tidak ada lagi problem, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi polemik. Yang penting sekali kesemuanya mesti berpaksi kepada kebenaran. So ini dapat sokongan parti, seluruh parti. Dewan Pemuda Pusat telah bersetuju untuk mengadakan wacana ini. Dan memang menjadi dasar parti pun untuk engagement dengan semua, untuk berbincang dengan semua, untuk bertemu dengan semua bagi menjelaskan dasar perjuangan dan juga mencari asas-asas kebenaran dalam perjuangan. So jadi saya ingat, saya yakin apa yang kita jelaskan ini, apa yang kita lakukan ini bukan saja tidak bercanggah dengan dasar parti, bahkan memang itu telah menjadi satu prinsip perjuangan parti. So you akan melibatkan parti-parti yang lain, Pakatan Rakyat sekali ke? Buat masa ini wacana ini adalah antara Dewan Pemuda Pusat dengan Pergerakan Pemuda. Mungkin dalam siri-siri yang akan datang, siri-siri lain kita akan terus mengadakan wacana-wacana ilmiah ini. Dia akan melibatkan pemuda-pemuda lain daripada Pakatan Rakyat ataupun mungkin daripada komponen bangsa nasional yang lain, termasuk NGO. Ya, terima kasih. Dalam perubahan tersebut. Jadi kekhawatiran itu ada, tapi pemuda UMNO akan terus berkait rapat dengan hukuman-hukuman yang dibuat. Saya yakin kalau kita
bersama-sama kita akan dapat memperolehi hasil yang memberi manfaat kepada semua. Bukan makna saya tak khawatir tentang 30% tu. Pendek sekejap. Ambil gambar sekejap dengan depan sekejap je. Oh, okay. Ini tengah cakap. Dia boleh tidak perlu di-highlight tentang pegangan 30%. Tetapi benda itu ada seperti yang saya nyatakan. Jadi pada saya pengumuman yang dibuat itu adalah satu yang sangat berani demi memastikan pertumbuhan ekonomi negara kita terus dapat bersaing. Kerana yang ada sebelum ini tidak dapat memenuhi cita rasa dalam menarik minat pelabur ke negara kita. Satu cabaran untuk bersaing. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat buktikan pegangan ekuiti orang Melayu meningkat daripada 18%. Kalau kita bercerita tentang 30%, selama ini pun tak pernah kita capai. Kita harapkan kali ini tanpa menyebut 30%, kita dapat meningkat daripada 18% ekuiti Bumi Putra yang ada. Kalau berlaku pertambahan, pada saya itu satu kejayaan yang memberangsangkan. Jangan turun daripada itu sudah. Jadi pada saya kepada orang Melayu, kita beri jaminan, kita akan pantau perkara ini secara dekat. Sasaran kita bukan hanya 30%, malah lebih dari itu. Tetapi benchmarknya, bermulanya adalah daripada 18% yang sedia ada ke atas, atau 19%, 19.4 ke atas, bukannya ke bawah. Walaupun tidak ada lagi penetapan 30% ekuiti secara jelas. Okey, tapi ada tu menurut pemilikan Bumi Putra sebelum ini lebih 54 bilion dari dalam semasa diserahkan di pusat. Tapi sekarang ini cuma tinggal 20 bilion. Dia dari segi pelaburan ekuiti pegangan Bumi Putra ini masih skalanya ataupun apa dipanggil dipegang oleh siapa itu berbeza-beza. Ada melalui agensi, syarikat, individu dan dana yang ditubuhkan oleh kerajaan. Yang ini sering menjadi persoalan. Kepada saya, kita perlu mengambil kesempatan daripada pembukaan ini, pengumuman ini. Apabila banyak dana luar masuk, saya rasa dana yang ada, sedia ada akan turun meningkat. Ini yang kita harapkan. Sebab itu pemantauan dari segi pelaksanaan dasar ini secara dekat perlu kita laksanakan supaya orang Melayu, malahan saya sebut tadi bukan itu saja, seluruh rakyat Malaysia perlu mendapat manfaat kerana kita tidak lagi bersaing di antara kaum agama dalam negara, tetapi kali ini kita terpaksa berhadapan dengan satu dana besar daripada luar. Jadi rakyat Malaysia akhirnya dituntut untuk bersama, kerana kalau kita bersaing sama kita, saya kita tidak dapat berhadapan dengan pelaburan luar yang kita jangka akan masuk dengan besar.